Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat petang semua atau tengah hari. Okay. Saya Daniel daripada Tiram Travel Manjung. Seperti biasa kami akan live selama 15 minit. So hari ni saya ada topik untuk dicakapkan, iaitu topik kita pada hari ini iaitu kelebihan bumi Madinah Al-Munawwarah. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya bacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa syur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya nak maklumkan sedikit tentang waktu operasi office Travel Manjung kami. Okey, kami beroperasi selama 7 hari. 6 hari. Isnin hingga Sabtu. Okey, pada hari Isnin hingga Jumaat kami beroperasi daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Tapi pada waktu hari Sabtu pula kami akan beroperasi selama 9 pagi sehingga pukul 1. So hari Sabtu tu sebenarnya kami macam still masih buka office untuk mana-mana dari kalangan anda yang macam busy daripada Isnin sampai Jumaat itu macam tak boleh nak datang ke office kami ataupun tak ada masa untuk membuat sebarang pertanyaan ataupun buat tempahan ke apa kan. So hari Sabtu tu kami beroperasi selama 9 hingga 1 tengah hari tu. So bolehlah datang ke office kami. Baiklah. Tapi yelah, buat masa sekarang ni kan, yang dapat kita tengok, kes semakin ni macam dah mula naik balik kes. So kami macam sarankan anda semua kalau nak membuat sebarang pertanyaan ataupun nak membuat sebarang tambahan, boleh membuat atas talian, membuat pertanyaan atas talian ataupun tempahan ke apa kan, boleh buat atas talian. Sebab yalah, kami cubalah ikut macam kita cuba elakkan daripada benda yang buruk jadi seperti kes lagi naik ke apa kan. Kita tak tahu, so kita ambil langkah berjaga-jagalah. Okey, kalau ada yang bertanyakan apa nombor yang boleh dihubungi, seperti yang anda nampak kat bawah, Tiram Travel Manjung 017-710-4818 ataupun 012-526-7818, ataupun anda pun boleh kunjungi kami punya page Facebook iaitu Tiram Travel Manjung. Okey. Hai pada yang baru masuk, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, baiklah, kita mulakanlah topik kita pada hari ini ya. Okey, saya nak mulakan dengan pengenalan kepada kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Baiklah. Madinah Al-Munawwarah ni adalah merupakan kota suci kedua umat Islam. Madinah adalah kota suci yang kedua umat Islam. Kota suci yang pertama adalah Mekah. Okey. Madinah ni seperti yang kita tahulah, Madinah ni merupakan tempat tinggal baginda daripada baginda kecil sehingga baginda wafat. So memang dari kecil Nabi membesar dari situ, membesar di Madinah dan wafat juga di Madinah. So kalau macam kita sampai dekat Madinah tu kan, satu hari insya-Allah kalau kita pergi umrah di Madinah kan, mungkin kalau kita berada di Madinah tu kita macam rasa dekat dengan Rasulullah. Sebab kita tahu setiap langkah kita tu adalah tempat-tempat yang macam mana orang cakap, kita rasa macam Nabi pernah ada kat situ, Nabi pernah jejak situ. Kita macam lebih rasa dekat lah dengan Rasulullah. So kat sana orang kata lebih tenang lah kan. Okey.
Okey, seterusnya merupakan tanah haram seperti mana diisytiharkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So selain daripada Mekah, Madinah juga adalah salah satu tanah haram yang diisytiharkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada bertanya apa benda tanah haram ni, boleh tak terangkan? Okey, tanah haram ni maksudnya dia macam dia bebas daripada segala apa orang kata keburukan ataupun orang kafir. So kalau kita sampai dekat Madinah dan Mekah ni, memang kita tak akan nampak orang kafir. Memang macam kita nampak memang semuanya overall memang 100% orang Islam kat situ. So memang dekat Madinah dan Mekah memang tak ada orang kafir yang tinggal. Dan disebabkan itulah diisytiharkan tanah haram Mekah dan juga Madinah. So kalau kat sana tu orang kata macam kita seronok lah duduk sana, kita dapat rasa macam tenang dari segi jiwa, fikiran. Ada yang sampai sana baru turun flight dah sampai kat Madinah dah mula menangis sebab lah tempat suci kan, tempat suci, dan kita pun terasa dekat dengan Rasulullah. So itulah antara kelebihan kalau kita berada jejak di umrah ataupun Mekah. So saya doakan anda semua, kalau ada yang belum lagi sempat ataupun belum ada rezeki, belum dipanggil oleh Allah untuk jejak ke kota suci Mekah dan juga Madinah, insya-Allah satu hari banyakkan doa. Okay, banyakkan doa, minta pada Allah supaya mendapat rezeki untuk jejak ke tanah suci, insya-Allah. Amin. Okey, seterusnya selepas pengenalan kita ada kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Baiklah, kelebihan dia ada 3 kat sini. Yang pertama, solat berjemaah yang dilaksanakan dalam Masjid Nabawi mendapat ganjaran pahala 1000 kali ganda. So kalau kita semayang berjemaah di Masjid Nabawi, kita dapat 1000 kali ganda pahala daripada kita solat di tempat-tempat yang lain selain daripada Masjid Nabawi di Madinah. So memang macam satu fardu tu kalau kita solat berjemaah kan, kita dapat 1000 pahala. Banyak tau tuan-tuan dan puan-puan. So itulah kelebihan yang ada di Madinah kalau kita solat di Masjid Nabawi. So kalau ada kesempatan kat sana tu kan, bolehlah kita kunjungi Masjid Nabawi. Kita cuba untuk merasakan orang kata merasakan suasana di sana, suasana Masjid Nabawi, masjid yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah dan para sahabat. So kat situ kita boleh orang kata macam mana macam memang pastilah kita akan rasa tenang, bahagia kat situ, insya-Allah. Okey, seterusnya Rasulullah SAW mendoakan keberkatan dalam urusan kehidupan penduduk Madinah. Jadi kat sini Rasulullah akan mendoakan keberkatan macam dalam urusan setiap orang yang mengunjungi Madinah ataupun menduduki Madinah ataupun sebagai satu rakyat di Madinah akan diberkati oleh Rasulullah SAW. Dia macam Rasulullah akan mendoakan keberkatan kita bila kita ada di Madinah ataupun kehidupan penduduk di Madinah. Seterusnya, bumi Madinah terpelihara daripada fitnah dajjal dan ancaman wabak taun. So daripada ayat ni terpelihara daripada fitnah dajjal ni bermaksud macam pada hari Dajjal keluar di muka bumi ni, Madinah, kota suci lah, Mekah dan Madinah akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal akan orang-orang yang berada di Madinah ataupun rakyat-rakyat di Madinah akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dan juga ancaman wabak taun. Itulah kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Okey, seterusnya terdapat pelbagai kesan sirah nabawiyah dan sejarah para sahabat yang boleh dijadikan sebagai iktibar dan
mekanisme peningkatan iman dan takwa. Seperti kita tahulah, di kota Mekah dan Madinah ni banyak sejarah-sejarah yang boleh kita belajar, kita pelajari. Sebagai contoh, kalau macam anda semua mengikuti pakej umrah kami yang kami sediakan, mutawif yang berpengalaman, kami akan macam menerangkan anda tentang sirah dan tauhid sepanjang anda berada di Mekah dan juga Madinah. So kat situ anda bolehlah pelajari banyak benda, insyaAllah. Seterusnya, Madinah merupakan ma'zarul iman, iaitu tapak dan tempat perlindungan iman ketika terjadinya zaman fitnah. Seperti yang saya cakap tadi pada ayat, bumi Madinah terpelihara daripada fitnah Dajjal. So memang Madinah iaitu tapak dan tempat perlindungan iman ketika terjadinya fitnah Dajjal. Okey. Jadi seperti yang tempat-tempat lain, macam ni sekarang ni macam ada, macam setiap tempat pun ada larangan, ada peraturan. Macam kalau kita pergi market ke apa ke kan, ada juga larangan dan juga peraturan. So sudah tentulah Madinah juga ada tempat, ada larangan dan juga peraturan ketika kita berada di kota Madinah ni. Yang pertama, orang bukan Islam ditegah daripada berada di bumi Madinah atau melalui jalan-jalannya. So seperti yang saya cakap tadi, kota Madinah memang suci macam daripada orang Madinah merupakan tempat suci umat Islam, iaitu bebas daripada kekafiran kat situ, sebab memang orang kafir tak menduduki kota Madinah dan juga Mekah. So kat situ memang orang bukan Islam memang ditegah daripada berada di bumi Madinah ataupun melalui jalan-jalan sekitar Madinah. Itu pun tak boleh. So itulah antara larangan di Madinah. Seterusnya, haram membunuh atau memburu binatang buruan. Asalnya kalau kita pergi sana, memang kita tidak boleh bunuh sebarang binatang. Seperti ada, kalau kita nampak kucing ke ayam ke, terasa nak makan ayam tu kan, kita bunuh dia, tak boleh. Memang dilarang di kota Madinah. Sebab kat sini memang dah tertulis larangan tanah haram Madinah, iaitu haram membunuh dan memburu binatang buruan. Seterusnya, haram mencabut, mematah atau membinasakan pokok dan pohon yang hidup. So kat sana ni memang kita diharamkan untuk mencabut atau memetik sebarang pokok atau bunga dekat sana, sebab memang dijaga. So kalau macam kita nampak, macam ada jemaah yang nampak, cantiklah bunga tu, nak petik lah apalah, yelah macam tu kan. Memang kita tak boleh lah macam tu, sebab diharamkan. Dan kalau teringin sekalipun nak dapatkan bunga ataupun pokok-pokok di kota Madinah, boleh je kalau kita pergi dekat mana-mana, orang kata kedai bunga kan, kat situ memang ada kedai bunga. So bolehlah kita beli kat situ. Daripada kita melakukan benda yang haram di Madinah, lebih baik kita keluarkan duit sikit je untuk beli bunga kalau teringin sangat kan. Kita kenalah patuh peraturan kan. Sebab memang dah ditetapkan macam tu, so kita kenalah ikut untuk kebaikan kita juga, kebaikan umat Islam, sebagai umat Islam. Okey, seterusnya, tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah. Kita tanya kejahatan tu macam mana. Tapi kalau sebut pasal kejahatan ni, benda yang basic lah kejahatan ni. Contoh macam mencuri, kita menipu, kita yalah something macam itulah kan. Memang tidak boleh, kita tak boleh berniat. Niat pun tak boleh, petah lagi buat. Kita niat pun tak boleh.
So maksudnya memang telah macam diharamkan untuk kita berniat macam tu. Kita kena sebelum kita lah kita menjejak kaki kita di kota suci ni, kita kenalah sucikan hati kita. Kita kena betulkan niat kita. Itu paling penting. Itu antara benda yang kita wajib buat lah sebelum kita jejakkan kaki ke kota suci ni. Kita kena betulkan niat kita. Kita kena ikhlaskan hati kita. Kita kena niat yang kita melakukan ibadah ni kerana Allah Ta'ala. Okay, yang terakhir, dilarang mengerjakan solat sunat mutlak pada waktu tahrim, iaitu waktu yang dilarang melakukan solat sunat. So yang ni semua orang saya rasa memang maklum lah, yang memang kita dilarang untuk membuat solat sunat pada waktu tahrim. So kalau nak buat solat sunat ataupun kita rasa rajin, kita nak buat solat sunat, kita cubalah kalau kita pilih masa yang betul untuk membuat solat sunat dan bukannya pada waktu tahrim. Okey. Baiklah, itu saja hari ini. Hari ini kalau anda semua kira saya cakapkan tentang larangan tanah haram Madinah, saya juga cakap tentang kelebihan Madinah Al-Munawwarah dan juga pengenalan sedikit tentang kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Saya harap info yang saya sampaikan hari ini ataupun ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk anda semua, insyaAllah. Okeylah, baiklah, sudah itu saja pada hari ini. Sudah 15 minit pun, 16 minit. Baiklah, itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.